Apakah pandangan ataupun persepsi kalian terhadap negara Malaysia? Susah ke senang ke nak dapat peluang pekerjaan apabila belajar bahasa Melayu ni? Cari pasangan ke di Malaysia kan? Roti canai, Sate. nasi lemak dan char kway teow. Niman, lihat. Hello semua. Okey, kalau dalam episod yang sebelum ini, kita ada Husna dan saya juga masih bersama-sama dengan tetamu kita yang sama, iaitu kita ada Yania daripada Provinsi Hunan dan kita ada Arwah asalnya dari Beijing dan kita juga ada Ismet dari Provinsi Gondong. Jadi masih dengan ketiga-tiga tetamu yang sama, tapi cuma spektrum ataupun soalan yang sedikit berbeza, yang lebih tenang, lebih sempoi lah orang kata. Apakah pandangan ataupun persepsi kalian terhadap negara Malaysia ataupun orang Malaysia itu sendiri? Sebab saya difahamkan macam Yania, dia pernah berada di Malaysia selama 6 bulan khusus di Pulau Pinang. Jadi saya nak tahukan apa pandangan mereka terhadap negara Malaysia. Tentang negara Malaysia, saya rasa budayanya sangat berwarna-warni. Kerana saya apabila saya berada di Malaysia, terdapat pelbagai makanan macam krim sebut tadi, mungkin makanan Cina, makanan Melayu, makanan India dan semuanya sangat sedap dan ini mewakili satu budaya yang berbilang. Ya. Saya rasa Malaysia merupakan sebuah negara yang amat cantik dan menarik. Saya tahu bahawa Malaysia dekat dengan Khatulistiwa dan buah-buahan di sana amat kaya dan saya rasa orang Malaysia mereka semua berbudi bahasa, sabar dan ramah tamah. Sebenarnya saya rasa Malaysia sebuah negara yang sangat sesuai untuk didiami. Contohnya cuaca yang sederhana, ekonomi berkembang pesat dan juga kebudayaan yang amat inklusif. Jadi beberapa kali saya fikir kalau ada peluang saya boleh tinggal di Malaysia selepas saya bersara. Bersara, wow. Sekarang ni Ismet dia umur 22 tahun, tapi dia ni sangat berwawasan. Dia sebut tentang nak bersara nanti. Okey, untuk soalan yang seterusnya, saya nak tanya perkara yang diminati tentang Malaysia. Saya hanya tinggal di Malaysia selama 4 atau 5 bulan dan saya mau pergi ke Malaysia sekali lagi dan saya mau tanya di mana pemandangannya yang paling indah. Saya rasa perkara yang paling menarik di Malaysia ialah lagu dan tarian di Malaysia. Kerana pada tahun yang pertama saya belajar bahasa Melayu bersara asing, kami mengajar kami bagaimana menyanyi lagu yang popular di Malaysia seperti lagu-lagu dalam Frozen. Jadi orang Malaysia yang paling saya suka dan juga idol saya ialah Dato' Wira Lee Chong Wei. Oh, okey. Kerana saya seorang peminat badminton dan saya kenal Lee Chong Wei sejak awal lalu. Dan setiap hari sekarang saya akan menonton video permainan Dato' Lee Chong Wei on my cell phone. Dan saya fikir walaupun Dato' Lee menanggung harapan seluruh negara hampir 20 tahun, tetapi beliau tidak pernah berputus asa dan saya fikir ini memang melambangkan semangat Dato' dan Dato' kekal merupakan hero kepada saya dan juga lambang Malaysia di dalam hati saya. Okey, saya nak tanya tentang kalian. Okey, biasanya kalau kita masuk ke universiti ni, perkara pertama yang kita nak tahu kehidupan lepas universiti tu. Maksudnya ada peluang pekerjaan ke kalau kita ambil belajar itu. Tapi kalian ni ambil bahasa Melayu. Jadi bila kalian ambil bahasa Melayu tu, pernah terfikir tak tentang peluang pekerjaan ni? Macam susah ke senang ke nak dapat peluang pekerjaan apabila belajar bahasa Melayu ni? Jadi saya nak mulakan dulu dengan Ismet. Pada pendapat saya fikir peluang kerja tentang bahasa Melayu sekarang menjadi lebih banyak daripada masa dahulu. Kerana mungkin 5 hingga 10 tahun lalu kerja bagi siswa bahasa Melayu hanya terhad kepada mungkin penerjemah di pejabat kerajaan, tapi
sekarang kita boleh nampak lebih banyak keperluan kepada bakat bahasa minoriti, khususnya bahasa di Asia Tenggara, dengan perluasan syarikat China ke Malaysia dan negara yang lain, khususnya dalam bidang bank, perdagangan luar dan syarikat internet seperti TikTok dan lain-lain. Okey, saya nak teruskan pula dengan Adwa. Saya rasa terdapat banyak peluang kerja bagi pelajar dari jurusan Bahasa Melayu kerana hubungan persahabatan antara China dan Malaysia menjadi lebih erat dan rapat, dan banyak syarikat-syarikat antarabangsa di China mahu melanjutkan atau meluas perdagangan perniagaan mereka di Asia Tenggara, terutamanya di Malaysia, dan saya rasa ini memberi banyak peluang kerja bagi kami pelajar Bahasa Melayu. Dulu kita tertanya-tanya kan, kenapa ada peluang ke bahasa Melayu ni, tapi bila Adwa cakap banyak sebenarnya yang syarikat-syarikat di China yang ingin mengambil orang yang fasih berbahasa Melayu. Mungkin orang Melayu pun kita lepas ni, saya pun sendiri boleh mendalami lagi bahasa Mandarin, cuba dapat memperkukuhkan lagi antara kedua negara. Okey, macam Yania pula. Kerana ada beberapa teman saya telah tamat pelajaran mereka di universiti dan mereka telah mencari peluang kerja di syarikat-syarikat internet, dan juga ada seorang yang telah menjadi bensyarat di universiti untuk mengajar bahasa Melayu. Dan ini mungkin merupakan satu perluan untuk pelajar bahasa Melayu dan terus belajar bahasa Melayu dan menjadi satu bensyarat di universiti. Mungkin itu satu peluang. Ya. Jika kalian ada peluang lah untuk cari pasangan ke di Malaysia kan, apakah ciri-ciri yang kalian cuba cari dari orang Malaysia? Saya mulakan dengan Ismet dahulu. Yang paling penting ialah kedua-dua orang menghormati kegemaran antara satu sama lain dan kepentingan antara satu sama lain, dan yang paling penting ialah mereka sayang menyayangi. Saya rasa Ismet ni dia romantik. Saya rasa dia ciri-ciri tu dia lengkap. Dia berwawasan tadi mula-mula, lepas tu dia memang problem solver. Lepas tu dia agak romantik sikit saya tengok. Okey, Adwa. Sebenarnya saya sudah ada kekasih dan dia seorang yang berbudi bahasa dan orang yang sangat baik, dan saya rasa ini merupakan ciri yang amat penting bagi saya. Okey, penonton, maaf, Adwa dah ada yang berpunya. Okey, Yania, saya nak tanya mungkin pendapat Yania tentang kita perkahwinan antara dua kaum ataupun dua negara ni. Pertamanya, saya rasa itu orang itu mesti bersopan santun dan juga perlu menghormati budaya dan juga penilaian yang berbeza itu mungkinlah. Ya. Setakat itu saja untuk program kami pada hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga anda kerana sudi bersama-sama dengan saya dan juga Husna dalam program Mengopi. Mungkin ada di masa lain kita akan berjumpa lagi dengan topik yang berbeza, dan saya ucapkan syayuk pada anda semua untuk masa depan. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.